Semoga kita dipelihara oleh Allah Taala bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Okey, dengar. Jadi kepada pelakon-pelakon, jika apabila mendapat skrip daripada penerbit atau siapa yang hendak kita lakonkan watak tersebut, baca dulu, lihat dulu seperti yang Ustaz Wadi telah maklumkan. Jika ada perkara-perkara yang kufur, yang menentang ataupun memesongkan akidah, tolak aja. Yang menyarankan supaya si anak ini mencari kebenaran melalui agama-agama lain sama, itu jelas satu ajaran dan galakan yang terpesong daripada ajaran agama Islam. Sangat jauh. Tersasar jauh dari Islam. Kita ibu ayah mesti ajak anak-anak bahawa agama Islam inilah yang benar. Kerana benda itu sudah dijelaskan oleh Allah, inna dina indallahi al-Islam. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita mau lanjutin requestan dari teman-teman semua. Jadi akhir-akhir ini nih ada film yang viral ya. Jadi judulnya itu Mentega Terbang. Menurut aku film ini sangat-sangat tidak layak untuk ditonton karena yaitu tadi ya, banyak sekali memang adegan di dalam film ini dan skripnya itu yang menyalahi tentang akidah agama Islam ya teman-teman ya. Dan ini yang terpenting ya, jika kita melihat hal-hal seperti ini tapi nggak tahu kenapa malah tersebar luas. Jadi bukan hanya trailernya ya, jadi film fullnya tuh sudah ada di mana-mana. Nah ini ada ceramah tentunya kajian dari Ustaz Wadi Anwar tentang persoalan film ini ya, Mentega Terbang ini. Oke, langsung aja kita nonton videonya. Ini pencerahan dari Ustaz Wadi Anwar tentang film tersebut. Oke. Nanti untuk link video originalnya akan aku letakkan di description box ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Protagonist Insight ni. Saya bersama dengan Ustaz Wadi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Wadi kerana sudi untuk bersama saya dalam sesi sedikit soal jawab yang berkenaan isu yang tengah panas sekarang ni tentang mentega terbang. Mentega terbang ni datang daripada perkataan mentega tu butter. Terbang ni fly, jadi butterfly sebenarnya. Jadi satu soalan kalau kita lihat di dalam media ada masuk jawapan daripada pelakon Mentega Terbang ni, yang mana pelakon tu berkata bahawa dia hanya menjalankan tanggungjawab sebagai pelakon untuk melakonkan watak-watak tersebut. Jadi soalan saya, bolehkah kita sebagai orang Islam nak melakonkan watak yang mana seolah-olah menyampaikan perkara yang bertentangan dengan akidah dengan jawapan bahawa hanya menjalankan tanggungjawab. Jadi apa hukum melakonkan watak yang memesongkan akidah seperti dalam filem ini? Macam mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama sekali terima kasih dan selamat datang Dr. Haris ke sekolah kami. Untuk soalan yang pertama ni, para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam Islam ada beberapa benda kalau melawak pun dikira jadi, kalau serius dan niat pun dikira jadi. Maksudnya ada beberapa benda yang tak boleh melawak. Melawak pun jadi, berlakon pun jadi, betul-betul lagilah jadi. Tiga yang paling masyhur adalah Nabi sebut an-nikah, wat-talaq, war-raj'ah. Menikah, cerai, rujung. Kita bersungguh-sungguh pun jadi, kita melawak pun jadi, kita berlakon pun jadi. Kita dalam lakonan, kita berlakon, kita nikahkan anak perempuan kita dengan satu orang lelaki-lelaki. Dengan mas kahwin, ada saksi dalam lakonan. Anak perempuan kita tu memang wujud dan itu adalah lakonan. Dan ketika mana pengantin yang berlakon tu kata, ya, aku terima, qabil tu, cukup. Dia kata qabil tu, aku terima. Maka sahlah pernikahan itu. Maka hati-hati. Ada beberapa benda yang ulama gariskan, takat yang saya ingat ada 5. Nikah,
cerai, kalau melawak jadi juga, bersungguh-sungguh pun jadi, rujuk. Dan yang keempat adalah memerdekakan. Yang Nabi sebut al-itqu, kata Rasulullah, memerdekakan. Merdeka ni zaman ni tak ada, saya tak sebutlah, tak sentuh. Yang kelima adalah yang disebutkan oleh para ulama akidah, ialah apabila kita melakukan perbuatan kufur ataupun menyebut perkataan kufur. Ya Allah. Buat perbuatan kufur, sebut perkataan kufur, kalau berlakon pun jatuh kufur. Itu hati-hati. Saja-saja lalu tokong, saja-saja melawak pi sembah. Dia kata saja melawak, jatuh kufur. Perbuatan tu walaupun berlakon. Walaupun melawak, apatah lagi kita berlakon. Berlakon ni sebab kita sedar dalam keadaan kita sedar, bukan kita melawak, kan? Kita sedar, kita tak dipaksa. Maka kata para ulama, apa-apa perbuatan kufur, perkataan kufur, walaupun melawak, bergurau, maka ia boleh menjadikan orang itu kufur, wal iyad billah. Ya Allah. Satu hadis sahih Nabi sebut, innar rajula la yatakallamu bil kalimati. Satu orang lelaki kadang-kadang dia bercakap dengan satu perkataan, satu ya doktor, la yara biha ba'san. Dia tak ambil peduli pun perkataan tu. Dia ingat tak ada apalah. Bukan dia kata aku sembah syaitan, tak. Satu orang lelaki dia sebut perkataan yang ada bau-bau kufur, yang dia tidak beriktikad penuh pun dengan perkataan itu. Sebut melawak, sebut sambil-sambil macam tu je. Nabi kata, yahwi biha sab'ina kharifan. Satu perkataan itu boleh membuatkan orang itu dihumbankan ke dalam neraka selama 70 tahun. Selama 70 tahun. Itu untuk soalan yang pertama lah. Jadi hati-hati, perkataan kufur, perbuatan kufur boleh membuatkan seseorang itu jatuh kufur. Semoga kita dipelihara oleh Allah Taala bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Okey, dengar. Jadi kepada pelakon-pelakon, jika apabila mendapat skrip daripada penerbit atau siapa yang hendak kita lakonkan watak tersebut, baca dulu, lihat dulu, seperti yang Ustaz Wadi telah maklumkan. Jika ada perkara-perkara yang kufur, yang menentang ataupun memesongkan akidah, tolak aje. Kan rezeki itu ada di mana-mana, insya-Allah Allah akan berikan rezeki daripada sumber yang lain. Jangan ingat kata sebab kita dapat peluang untuk berlakon itu adalah rezeki daripada Allah. Bukan, kita kena pilih, kita kena pilih supaya ia tidak sehingga memesongkan akidah seperti yang berlaku ini. Okey. Masih lagi tentang filem Mentega Terbang tu, sebab filem tu dia ada satu babak yang mana dia seolah-olah nak memberitahu ataupun menyarankan kita untuk membanding-bandingkan agama. Ya Allah. Dia suruh kita membanding-banding sebab filem tu orang Islam, dia tunjuk itu orang Islam. Jadi orang Islam ini dia nak membanding-bandingkan agama untuk memilih mana yang lebih benar lah dia katakan. Kita sebagai sudah pun orang Islam, jadi bolehkah kita untuk membanding-bandingkan lagi agama ni, lepas tu nak pilih pula mana satu yang lebih benar seperti dalam cerita ni, boleh ke Ustaz? Dalam agama Islam ada sangat banyak ayat Quran yang menyatakan bahawa agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam. Jelas. Bila ada petikan dalam filem tersebut yang menyarankan supaya si anak ini mencari kebenaran melalui agama-agama lain sama, itu jelas satu ajaran dan galakan yang terpesong daripada ajaran agama Islam. Sangat jauh. Tersasar jauh dari Islam. Kita ibu ayah mesti ajak anak-anak bahawa agama Islam inilah yang benar. Kerana benda itu sudah dijelaskan oleh Allah, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya Allah sebut agama yang diiktiraf di sisi Allah adalah Islam. Allah dah jawab. Jelas. Dalam ayat lain, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari selain Islam untuk jadi gaya hidup, panduan hidup, pedoman hidup, tidak akan diterima daripada dia.
Sebab Islam adalah ajaran yang diyakini, telah kita belajar, kita yakin untuk diri kita dan ahli keluarga kita. Islam. Satu hari Sayyidina Umar, ini hadis. Sayyidina Umar jumpa Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, ada beberapa hadis daripada pendeta-pendeta Yahudi yang kami seronok untuk tulis sebahagiannya. Boleh tak untuk saya nak tulis, sebab saya tengok ada manfaat daripada hadis-hadis itu." Maksudnya daripada perkataan-perkataan itu. Maka waktu tu muka Nabi merah padam. Bila Sayyidina Umar nak tulis beberapa, ada benda tu kan, ada pendeta Nasrani, pendeta Yahudi apa semua. Sayyidina Umar minta izin Nabi dulu. Nabi merah padam muka, maka Nabi pun marah Sayyidina Umar, tapi dengan bahasa Rasulullah lah kan. Nabi tak pernah jerkah, guna kata kesat, tak pernah. Muka Nabi merah padam, sahabat dah tahu Nabi marah. Janganlah kalian melakukan kerosakan seperti mana Yahudi dan Nasrani melakukan kerosakan. Wahai Umar, kata Nabi, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Agama yang aku bawa sekarang ini, Islam dengan syariat Muhammad ini, adalah satu ajaran yang bersih aku bawa. Suci, putih. Dan seandainya Musa hidup, walau kana Musa hayyan, kalau Musa itu hidup, ma wasi'ahu illa tiba'i, nescaya dia mesti ikut aku. Dia takkan bawa ajaran Taurat. Nabi Isa takkan bawa ajaran Injil. Kalau Musa dan Isa hidup, mereka akan bawa ajaran aku. Sebab tu nanti di akhir zaman, ketika Nabi Isa hidup nanti, bukan Nabi tadi, hadis Nabi Musa. Kalau Nabi Musa hidup, dia akan ikut syariat Nabi Muhammad. Nanti Nabi Isa hidup di akhir zaman, benda ni belum berlaku. Nabi Isa akan mematahkan salib, membunuh babi-babi, dan beliau akan menjalankan syariat Nabi Muhammad di atas muka bumi Allah ini. Tuan-tuan, benda tu ada banyak dalil bahawa agama yang Allah redha ni adalah agama Islam. Dan kita kena yakin perkara tersebut. Wallahu a'lam. Okey, itu dua soalan yang pentinglah daripada filem tersebut yang untuk membanding-bandingkan agama seperti yang disebut oleh Ustaz Wadi, tak boleh lah. Tak boleh sebab memang kita dah dapat bahawa agama yang sebenar adalah agama Islam. Okey, yang ni lain sikit soalan ketiga Ustaz, yang terakhir, sebab berkenaan dengan Isra Mi'raj lah, selalu muncul benda ni. Bila Isra Mi'raj dia akan muncul bahawa Rasulullah Mi'raj ke langit kan. Jadi itu sebagai dalil setengah pihak tu mengatakan bahawa Allah berada di langit kan. Jadi macam mana kita nak faham Isra dan Mi'raj tu bahawa Allah di langit? Betulkah kita boleh pegang bahawa sebab menunjukkan Mi'raj ke langit, maka Allah tu di langit? Okey. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan mukjizat kedua terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas Quran. Nabi Mi'raj bermaksud perjalanan langit. Nabi Isra itu perjalanan bumi. Dalam perjalanan langit, antara episod yang berlaku ialah Nabi mendapat perintah solat di Sidratul Muntaha. Kata para ulama, itu bukan bukti Allah tinggal di situ. Sebab ketika mana Nabi Musa AS berkata-kata dengan Allah, Nabi Musa berkata-kata, wa kallamallahu Musa taklima, dan adalah Musa itu berkata-kata dengan Allah dengan satu perkataan, perbualan yang terang. Itu tidak berlaku di Sidratul Muntaha, itu berlaku di Tur Saina. Kalau kita nak kata kerana Allah itu tinggal di Sidratul Muntaha, sebab itu Allah panggil Nabi di situ, lepas tu takkan Allah tinggal di Tur Saina? Maka itu bukan dalil. Kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah memilih satu tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Tempat itu tempat mulia. Untuk tempat itu dijadikan venue, tempat, menjadi tempat kewajipan ataupun solat diwajibkan. Maka Sidratul Muntaha itu menjadi tempat yang dipilih oleh Allah untuk diwajibkan solat. Bukan nak bagi tahu kata Allah ada di situ, bukan. Sebab itu ada banyak dalil-dalil lain, ada puluhan dalil lain
Macam mana pula Allah turun pergi ke langit? Kan, sepertiga malam Allah duduk di langit ini, duduk di langit ini. Maksudnya berpindah randah ke Allah SWT tu daripada satu tempat ke satu tempat. Maka berkata Imam Malik radhiyallahu anhu, presiden ulama di Madinah Al-Munawwarah, ketika mana menyebutkan tentang hadis Allah ke langit itu, kata mereka ulama-ulama salaf ini, rahmat Allah di langit tersebut. Rahmat Allah turun ke langit tersebut. Jadi yang tu bukan bukti bahawa Allah di situ, tetapi menjadi tempat untuk diwajibkan solat di situ, menunjukkan kepada kemuliaan tempat itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, setakat itulah 3 soalan kepada Ustaz Wadi. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Wadi sebab selamat datang untuk muncul di dalam channel ini, dan saya harap kita dapat berjumpa lagi. InsyaAllah. Okay, sekian setakat ini dulu untuk hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Wadi. Terima kasih untuk dokter dan untuk Ustaz Wadi Anwar ya, dengan ceramahnya, Masya Allah. Itu tadi ya teman-teman ya. Memang kita ini sebagai umat manusia gitu ya, apalagi umat Islam tentu saja, banyak sekali lah hal-hal di luar sana yang tidak baik untuk akidah agama Islam tentu saja ya. Termasuk memang banyak sekali zaman sekarang itu seperti sengaja gitu dikeluarkan musik-musik tertentu, lalu film-film tertentu untuk merusakkan akidah agama Islam tentu saja. Itu disengaja sekali untuk itu menambahkan suatu pikiran untuk generasi muda tentu saja yang menonton film-film tersebut, mendengarkan musik-musik tersebut, itu seperti ingin menggoyahkan hatinya jika mereka belum benar-benar meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling benar tentu saja teman-teman. Dan maka dari itu kita harus mendengarkan kajian-kajian yang baik, ceramah-ceramah yang baik pula tentu saja, dan lingkungan keluarga yang baik itu sangat berpengaruh ya untuk mengajarkan agama Islam itu adalah agama yang terbaik tentu saja ya, untuk menjaga akidah agama Islam tentu saja di dalam diri kita ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Misalkan nanti ada request apa lagi silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau nggak bisa kasih linknya di kolom komentar, boleh kasih ke DM Instagram aku di @rizkia. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, next time, bye.